Buletin Didik 18 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biarpun menyedari kesukaran yang bakal dijalaninya, seorang gadis muda berusia 26 tahun dari Jempol Negeri Sembilan ini nekat menyahut panggilan kerjaya mengajar di kawasan pedalaman Sarawak. Semangat itu yang harus diperlihatkan tenaga pengajar muda demi memastikan kadar celik ilmu rakyat Malaysia terus meningkat. Keputusan Cikgu Aina Hanim Muhammad Syahib untuk bertugas di kawasan pedalaman telah menarik perhatian Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali yang juga kawan karib bapanya. Kita dapat gambarkan satu keadaan bahawa cikgu-cikgu kita ni sanggup berada di mana saja demi pendidikan anak bangsa kita. Jadi WhatsApp ataupun teks yang saya terima daripada ayahnya ialah mengatakan pengorbanan yang sanggup digalas oleh Cikgu Aina ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Saya pasti Cikgu Aina bakal menjadi guru yang hebat kerana dia akan sampai ke satu tempat yang mungkin sedikit mencabar, tapi bagi saya ia akan memberi satu kekuatan kepada diri Cikgu Aina sendiri. Cikgu Aina dijangka melapor diri di Sekolah Menengah Kebangsaan Long Bedian, sekolah kategori P3 Isnin ini. Antara cabarannya, perjalanan ke sekolah yang memakan masa hampir 1 hari dari pekan terdekat termasuk melalui jalan balak. Saya sebenarnya pernah berkhidmat di Sarawak. Jadi bukan perkara yang janggal bagi saya lah. Bila anak saya dah ditempatkan di Sarawak, cuma bezanya saya dulu di kawasan Pekan di Bintulu, di SMK Tatau. Kali ini anak saya diberi cabaran yang lebih dalam, lebih jauh lagi di P3, penempatan paling dalam sekali. Tapi Alhamdulillah anak saya menyahut cabaran. Itu satu kebanggaan bagi saya lah. Saya cakap pada anak saya, ambil cabaran ini, buktikan kepada orang ramai, buktikan kepada kawan-kawan, buktikan juga kepada masyarakat. Namun bagi isterinya Ruzaida Tahir, walaupun kenal sikap anak mereka yang pendiam, Aina sebenarnya mempunyai hati yang cekal dan kuat. Bagi Aina pula, sedar dengan cabaran yang menunggu, dia mengakui suasana di Long Bedian yang amat berbeza dari apa yang dilalui sejak lahir. Namun doa restu dan sokongan ibu bapa adalah bekal terbaik untuknya. Saya minta sokongan daripada ibu ayah. Of course lah, kata-kata semangat kan. Kata-kata semangat ibu ayah tu penting bagi saya sebab yalah, pada mula dapat tahu penempatan di pedalaman tu, ibu ayah pun down sebenarnya. Bila dah sehari 2 kita buat research pasal sekolah, lepas tu call kawan yang pernah posting kat situ, semua kata okey. So sikit sebanyak bagi menambah keyakinan saya nak ke sana sebenarnya. Media sebelum ini melaporkan 222 daripada 3,227 guru one-off yang diberi penempatan di Sarawak tidak melapor diri atau menolak tawaran itu. KPM memaklumkan jumlah itu merangkumi 2,621 guru lantikan tetap dan 606 guru lantikan secara Contract of Services yang ditempatkan di Sarawak. 200 pelajar sekolah rendah dan menengah di sekitar Parit, Perak menerima sumbangan bantuan Back to School di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Perak. Kesemua mereka terdiri daripada keluarga B40, anak yatim dan golongan miskin yang dikenal pasti oleh sekolah yang terlibat. Menurut pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah, inisiatif ini bertujuan meringankan beban keluarga dalam fasa persiapan pembukaan sekolah. Kita memberi voucher sebab kita beranggapan supaya hasrat pelajar negeri Perak untuk ibu bapa ini mendapatkan peralatan persekolahan. Kalau kita beri 129 mungkin dianya disalahgunakan. Bukan semua, tapi mungkin ada yang salah gunakan, dan fokus kita bagi fasa persiapan anak-anak untuk sekolah itu tidak tercapai. Tambahnya, sumbangan ini juga diharap dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk kembali ke sekolah. Kalau ikutkan bajet tu tinggi lah, tapi bagi kami beli yang mana perlu sahaja.
Macam kalau ada orang bagi ke apa ke, saya terima je. Sebab bukan apa, kadang baju tu elok lagi, saya tak belilah. Saya beli yang jika perlu macam-macam kasut, beg. Kalau setakat baju tu, tengok juga lah. Kalau pada baju dia tahun ni terpaksa beli sebab dia jadi pengawas sekolah. Sebelum ni dia jadi benda-benda lain, tapi orang kata itu masih lagi pakai baju seragam. Menerusi program Back to School, setiap kawasan Dewan Undangan Negeri menerima peruntukan berjumlah RM24,000. Bunga rampai kebiasaannya digunakan dalam beberapa majlis dan ada istiadat masyarakat Melayu seperti perkahwinan, berkatan, potong jambul dan majlis meraikan orang ternama. Dalam mendepani arus pemodenan ini, ramai generasi muda tidak mengenali apa itu bunga rampai dan apakah tujuan penyediaannya. Kita ikuti laporan disediakan TV PSS Sekolah Kebangsaan Alor Lintah Besut Terengganu. Mereka mengambil inisiatif memperkenalkan cara penyediaan bunga rampai kepada murid-murid untuk mengisi segmen Wartawan Cilik minggu ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Syifa Insyirah, kru Liches TV PSS Sekolah Kebangsaan Alor Lintah. Pada hari ini kita akan menyaksikan satu aktiviti iaitu menyediakan bunga rampai sempena sambutan Maulidur Rasul di Sekolah Kebangsaan Alor Lintah. Penyediaan bunga rampai boleh dibuat secara tradisional dan secara moden. Jom sama-sama kita saksikan. Bunga rampai merupakan sejenis campuran daripada beberapa jenis bunga terpilih dan daun pandan yang dihiris halus serta digaul dengan minyak wangi. Bunga rampai digunakan dalam beberapa jenis majlis dan adat istiadat di dalam masyarakat Melayu seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis berkhatan, majlis potong jambul, majlis akad nikah, majlis meraikan orang ternama dan sebagainya. Bunga rampai ini memberikan satu aroma keharuman yang memberikan impak kesegaran di sesuatu majlis yang diadakan. Ianya memberikan satu terapi khusus kepada majlis persandingan dan amat baik diletakkan di dalam bilik pengantin. Kesannya juga amat baik bagi mewujudkan satu perasaan yang aman damai dan ketenangan jiwa kepada yang mendapat baunya. Dalam usaha mengekalkan tradisi pemberian bunga rampai ini, murid-murid Sekolah Kebangsaan Alor Lintah diberi peluang menyediakan sendiri bunga rampai sempena majlis kerayaan sekolah. Murid-murid dilihat begitu teruja dan seronok apabila diberi peluang menyediakan sendiri bunga rampai ini. Cikgu, boleh cikgu kongsikan apakah tujuan aktiviti ini diadakan? Tujuan aktiviti membuat bunga rampai ini diadakan pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid, terutamanya murid-murid Sekolah Kebangsaan Alor Lintah untuk mengetahui cara untuk membuat bunga rampai dan juga tujuan bunga rampai itu dibuat. Selain daripada itu, kami cikgu ingin memberi pendedahan kepada murid supaya mereka sentiasa menghargai dan dapat menghayati warisan adat istiadat masyarakat Melayu supaya mereka tidak melupakannya untuk masa hadapan. Terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih Farah. Semoga dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini, warisan nenek moyang kita tidak terus dilupakan. Sekian, saya Syifa Insyirah melaporkan untuk Liches TV PSS Sekolah Kebangsaan Alor Lintah.
Bersua kembali, istilah sonografer mungkin sesuatu yang jarang didengar, malah asing bagi sesetengah orang. Menggunakan ultra bunyi atau ultrasound, sonografer dapat mengesam pelbagai masalah kesihatan dalaman yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Kerjaya pilihan minggu ini mengupas profesi seorang sonografer. Memahami semua fungsi dan peranannya, imbasan ultrabunyi yang digunakan dalam pengimejan perubatan membabitkan penggunaan gelombang bunyi berfrekuensi antara 2 hingga 15 MHz untuk menghasilkan imej organ dalaman atau struktur badan tertentu. Jazlyn Siu, sonografer dengan pengalaman 13 tahun, berkongsi imbasan ini biasa digunakan untuk memeriksa ketulan fibroid, barah payudara, tiroid, masalah hati dan buah pinggang serta banyak lagi penyakit. Namun ujar anak sulung kepada 3 beradik ini, imbasan untuk kehamilan adalah yang paling mendapat permintaan. Untuk baby punya, kita biasanya nak tahu dia punya pembentukan dalam segi anatomi scan kita panggil. So apa yang kita akan check ialah macam perkembangan otak, dia punya fetal heart ada problem ke tak, jari cukup ke tak. Ini ialah segi fizikal lah yang kebanyakan ibu akan sangat risau keadaan baby dia masa dalam scanning tu, masa kandungan tu lah. So that's why ada satu timing kita panggil optimum punya masa untuk check untuk detail scan ni ialah masa 20 sampai 24 minggu sahaja. Selepas tu dia punya accuracy untuk nak tahu keadaan baby tu tak begitu optimum dah. So this is the timing where the mother should be aware. Tambah Jazlyn, sonografer dianggap penting untuk mengukur tahap perkembangan bayi selari dengan usianya di dalam perut. Bagi pemeriksaan kehamilan, ia mungkin menambah rasa keterujaan ibu bapa menerima kehadiran orang baharu. Namun untuk pemeriksaan kesihatan, imbasan ini penting sebagai persediaan awal dari segi mental dan rawatan sekiranya sebarang penyakit dikesan. Sonografer hanya buat ultrasound job saja. Kita hanya buat scan, everyday kita buat scanning job saja. Doktor pula dia akan buat semua, okay? Then of course dia akan buat treatment berbagai. Tetapi dia bukan subspecialist dalam ultrasound. So apa yang kita akan berhubung rapat dengan doktor is kita akan buat scanning, doktor akan refer the case untuk kita buat ultrasound, okay, because kita adalah ultrasound specialist. Dan once kita dapat result, kita akan hantarkan report ke result untuk kepada doktor to actually go for further treatment. Turut berkhidmat di pusat yang sama, Syazwani Romli melihat kerjaya sebagai seorang sonografer ini penting dalam membantu orang ramai. Selain tidak membahayakan dan tidak mendatangkan radiasi, ia juga kaedah yang cepat dan murah jika dibandingkan dengan pemeriksaan lain. Saya pernah jumpa ada lump dekat dia punya breast tu lebih 10 cm. Ada fibroid lebih 8 cm. Tu semua macam dia orang tak tahu pun. Kadang-kadang sebenarnya dia orang pun tak perasan pun benda tu ada. Bila dia orang scan, kadang-kadang sebabnya dia orang scan sebab dia orang pregnant, and then bila kita pregnant tu kita akan scan sekali lah semua rahim tu, and then dia orang pun baru tahu ada fibroid sebesar tu. Kalau dia orang tak datang, dia orang tak tahulah. Masih kurang mendapat perhatian, bidang sonografi diyakini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pengesanan awal masalah kesihatan supaya dapat melakukan rawatan selanjutnya. Trend healing dan bersantai menikmati kopi ibarat satu padanan yang sudah cukup serasi. Pantai, hutan atau mana sahaja ceruk yang indah pasti menjadi pot kaki healing melayani ketenangan alam. Namun bagaimana pula nikmatnya dapat menghirup secangkir kopi dalam gua batu kapur yang dingin suasananya. Bayangkan duduk berbumbung dan berdindingkan batu kapur dengan suasana di sekeliling yang sunyi, terasa penuh misteri. Namun kafe yang berkonsepkan healing ini tetap menjadi antara perkara hebat dan tarikan baharu di Besri dekat Padang Besar Perlis. Percubaan berani membuka kafe di dalam gua disahut pemilik kawasan Bukit Tau, Suhir Yaakob, yang berhasrat menghabiskan usia tua di kampung setelah lama berkelana di ibu negara. Hampir sebulan beroperasi, kafe ini menerima kehadiran sehingga 150 pengunjung sehari. Tapi saya punya main target budak-budak muda ni, sebab dia orang kan sekarang kan zaman budak-budak suka orang cakap OOTD kan. So dia orang minum kopi, saya ambil gambar apa semua. Itu main target lah sebenarnya. Sambil main ATV just target untuk budak-budak. So bila budak datang mesti nak ajar mak bapak kan. So mak bapak datang minum kopi.
Sebelum kafe ini beroperasi, Suhair menghabiskan masa beberapa tahun membersihkan kawasan di dalam dan persekitaran gua. Kawasan seluas lebih 5 hektar ini adalah tanah pusaka milik keluarganya yang diusahakan bersama adik-beradiknya. Best. Selesa. Tak. Orang dah pencen ni kan, jadi bebas ya kesana kemari lah. Jadi kita memang selalulah kita cari makan ni. Jadi nampak apa ni, kawan beritahu tu suasana yang apa tu nyaman ni kan. Jadi kita cubalah, cuba datang sini. Tak bau. Tapi kalau masuk dalam tu dia ada lah macam suasana dia bau sikit-sikit kan. Tapi taklah teruk sangat. Selalunya ada bau cantik kelawar kan. Tapi kuranglah di sini. Dia orang dah bersih dah, elok dah. Buat masa ini tiada makanan yang dimasak di kafe itu bagi menjaga kebersihan gua. Hanya kopi, ABC dan roti bakar yang dijual. Kawasan ini dibuka setiap hari kecuali Jumaat bermula 10 pagi hingga 7 petang. Bagaimanapun, kafe ini akan ditutup sepanjang Ramadan nanti. Hanya aktiviti ekstrim ATV yang diusahakan Suhair adik-beradik yang akan beroperasi. Bagi pecinta kucing, Aidilfitri kali ini boleh dijadikan ruang untuk beramal melalui pembelian baju raya Sibulus. Lebih menarik, sebahagian keuntungan jualan koleksi lebaran itu akan turut disumbangkan kepada pusat pelindungan serta individu terpilih yang giat dalam usaha melindungi haiwan berkenaan. Inisiatif membeli sambil beramal ini dilaksanakan sebuah kedai kucing Didi Cat dengan menawarkan pelbagai koleksi fashion untuk si comel, antaranya baju Melayu, kebaya, kurung dan kurta. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap usaha membela nasib kucing jalanan. Selain daripada kita lancarkan hari ini, bulan puasa nanti kita nak bagi give back kat society macam rumah penjagaan haiwan, dan kita bukan nak fokus dekat rumah-rumah ni je. Sebenarnya kalau kita tengok TikTok kan, banyak sangat ansang-ansang hero yang menyelamatkan haiwan, especially kucing yang kita perlu bantu. Beliau berharap sumbangan itu akan membantu kucing-kucing terbiar yang mengalami pelbagai masalah kesihatan serta memerlukan pembelaan sewajarnya. Projek istimewa ini turut disertai pelakon wanita popular tonton anugerah drama sangat 2023 Anna Jobling yang juga merupakan pencinta kucing. Anna memang sangat terharu bila Anna dapat tahu Anna boleh buat kolaborasi untuk Didi Cats punya baju raya kucing, sebab Anna memang pencinta kucing, pencinta haiwan. So, bila Ana dapat tahu boleh buat projek ni, kita orang akan bagi untung kepada the whole sales. Kita orang bagi like a part of it to rumah perlindungan haiwan, rumah perlindungan kucing bulan Ramadan ni juga. Bagi yang ingin membeli sambil menderma, koleksi ini tampil dengan 6 warna menarik untuk digayakan kucing kesayangan. Penuntut universiti di Barat Laut Perancis bersyukur dengan inisiatif kedai runcit percuma yang banyak membantu kehidupan mereka. Usaha dua penuntut di Rennes itu menyaksikan ratusan orang beratur 3 kali seminggu untuk membeli barangan keperluan dapur. Sebahagian besar sumber makanan diperolehi daripada lebihan barangan di kedai dan pasaraya, selebihnya dari kedai-kedai makan di sekitar Rennes serta komuniti setempat. Penuntut berkata kedai percuma itu mampu menjimatkan perbelanjaan bulanan mereka sehingga €30 atau RM145. Malah ada yang mengakui mungkin terpaksa mengikat perut jika inisiatif ini tidak diwujudkan. Tahun lalu inisiatif ini berjaya menyelamatkan 35 tan makanan daripada terbuang. Kedai runcit percuma yang beroperasi sejak 2018 itu kini menerima kunjungan sekurang-kurangnya 600 orang setiap minggu.
Laporan sukan jago perseorangan lelaki negara Lee Zijia berjaya meneruskan kemarahan ke peringkat separuh akhir badminton All England. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naroka dalam aksi 3 set selama 1 jam 7 minit di Birmingham. Bagaimanapun, hasrat melihat seorang lagi wakil negara Eng Ziyong mara tidak kesampaian apabila tewas straight set kepada pemain Cina Li Shifeng. Zijia jelas berada pada prestasi terbaiknya ketika turun menentang Naroka di suku akhir. Diletakkan sebagai pilihan keempat berbanding lawan pilihan ketujuh. Zijia yang juga juara 2021 memulakan aksi dengan langkah kanan apabila menang mudah 21-9 di set pertama. Namun hasratnya untuk menoktakan kemenangan lebih awal tidak kesampaian selepas ditundukkan 10-21 di set kedua. Sedar Naroka juga memiliki peluang di set penentuan, Zijia segera meningkatkan tempo permainan dan hasilnya dia berjaya mengesahkan kemarahan ke separuh akhir menerusi keputusan 21-13. Kemenangan ini juga menyaksikan Zijia melunaskan dendam ke atas Naroka setelah tewas di pusingan pertama terbuka Malaysia Januari lalu. Di separuh akhir nanti, dia dijadual menentang juara 2018 dari China, Shi Yuqi. Empat perlawanan Liga Super berlangsung semalam melibatkan aksi kelima. JDT berjaya mengukuhkan kedudukan di puncak Liga apabila melakar kemenangan 4-0 ke atas Selangor FC. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, JDT berjaya mencatat kemenangan kelima berturut-turut musim ini. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama. Skuad kendalian Esteban Solari itu menggandakan asakan selepas rehat dan hasilnya Juan Muniz meletakkan pelawat 1-0 di depan pada minit ke-55. Diogo yang beberapa kali terlepas peluang keemasan sebelum itu akhirnya berjaya meletakkan namanya selaku penjaring kedua minit ke-66. Ketinggalan 0-2, Selangor cuba bangkit merapatkan jurang gol namun sekali lagi dikecewakan. Dengan gol ketiga JDT, kali ini menerusi Fernando Forestieri minit ke-76. 8 minit sebelum permainan berakhir, Forestieri meledak gol kedua pribadinya. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpul 15 mata maksimum selepas 5 perlawanan. Manakala ini kekalahan pertama Selangor kendalian Tan Cheng Ho sekaligus jatuh ke tangga keempat dengan 10 mata. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah FC menundukkan Penang FC 5-2. Menariknya, 3 daripada keseluruhan 7 gol yang terhasil diraih menerusi sepakan penalti. Ketua pasukan Pak Tesu terlebih dahulu meletakkan tuan rumah di depan pada minit ketiga, namun pelawat menyamakan kedudukan 5 minit berselang menerusi Suni Saat. Menuju ke masa rehat, Sabah dihadiahkan sepakan penalti dan peluang itu berjaya disempurnakan Darren Lock. Bersambung babak kedua, Daniel Ting menjaringkan gol ketiga Sabah sebelum Tesu menjadikan kedudukan semasa 4-1 minit ke-60. Ketika permainan memasuki minit-minit akhir, Penang merapatkan jurang menerusi sepakan penalti Adriano. Namun kebangkitan lewat yang cuba dijelmakan mereka tidak menjadi. Sabah sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti. Rizal Ghazali mencatat nama selaku penjaring pada masa kecederaan. Sabah kekal di tangga kedua dengan 13 mata. Penang jatuh ke tangga ke-13 dengan 2 mata. Paparan pemandangan indah di Interlaken, Switzerland mengakhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.